Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Wa khairu tahiyatul Islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat berpuasa kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada petang ini, sementara kita menunggu waktu berbuka puasa pada hari ini, marilah kita sama-sama melihat beberapa hadis Nabi SAW sebagai peringatan kepada diri saya sendiri, dan kita manfaatkan mungkin untuk yang lain. Mudah-mudahan dapat pengajaran, dapat pengiktibaran, dapat memberi kekuatan kepada iman, kepada keimanan kita, dan seterusnya menuju kepada ketakwaan di sisi Allah SWT. Sahabat dirahmati oleh Allah SWT, dalam kehidupan ini kita sentiasa dianjurkan, disarankan supaya kita sentiasa merenung dan muhasabah diri, melihat kepada kelemahan-kelemahan yang ada pada diri sendiri, seterusnya menjadi sebab untuk kita bangkit, untuk kita bangun, untuk kita perbaiki segala kelemahan-kelemahan tersebut, mengatasinya dengan kita memperbanyakkan menuntut ilmu, mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan bagaimana cara untuk kita menjalani kehidupan di atas dunia sebagai satu tempat ujian oleh Allah SWT kepada umat manusia, dan khususnya kepada kita sebagai orang yang Islam, orang beriman, yang sentiasa untuk menjaga keimanan kita, dan kita berusaha pula untuk mendapatkan darjat ketakwaan di sisi Allah SWT. Maka kita sentiasa berusaha bangun untuk berjihad, untuk melawan segala hawa nafsu dan keinginan kita yang banyak menghalang kita daripada melaksanakan ibadat dengan lebih sempurna, ibadat kepada Allah dengan lebih sempurna. Jadi sahabat dirahmati Allah SWT, petang ni kita nak kongsi satu hadis daripada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asra'ul khairi sawaban albirru wasilatul rahmi, wa asra'ul syarri uqubatan albaghyu wa qati'atur rahmi. Jadi maksud hadis ni ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan yang paling cepat pahalanya adalah berbuat baik. Asra'ul khair sawaban. Asra'ul itu segera, lebih cepat. Al khair kebaikan, sawaban balasan, pahala dia, balasan ganjaran pahala yang Allah kurniakan, iaitu al birru, yakni kebaikan, segala jenis kebaikan, wasilatul rahmi, dan menyambung silaturahim. Kemudian wa asra'us syarri uqubatan, dan disegerakan pula uqubah, balasan atas kejahatan, iaitu al-baghyu, kezaliman ataupun penganiayaan, wa qati'atur rahmi, dan memutuskan silaturahim. Jadi dua benda yang berlawanan yang Nabi sebut, yang Nabi sebut tentang suatu kebaikan yang akan disegerakan balasan pahala dia, dan kejahatan yang akan disegerakan balasannya juga. Jadi dua keadaan. Jadi kita ambil lah pengajaran daripada hadis ni, apa yang dimaksudkan dalam hadis ni tentang kebaikan. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dalam kitab Faidul Qadir ni, iaitu hadis yang ke-1017. Bolehlah sama-sama semak, cek apa yang disampaikan, disyarahkan oleh
oleh ulama. Imam Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Sahabat oleh Allah SWT, iaitu kita lihat makna daripada satu-satu teks hadis ni. Asra'ul khairu sawaban. Asra'ul khairi sawaban. Yang paling segera dikurniakan balasan, kebaikan-kebaikan yang segera akan diberikan balasan oleh Allah SWT di sudut pahalanya adalah dua, iaitu albirru wasilaturrahim. Albirru wasilaturrahim. Albir ini adalah maksud dia, apa yang dimaksudkan albir. Albir ini adalah lebih luas maksudnya daripada al-khair ataupun kebaikan tu. Kerana albir ini, yang dimaksud albir ini adalah meluaskan sifat rasa ihsan terhadap makhluk ciptaan Allah SWT daripada kalangan manusia ataupun yang lain. Mana perbuatan baik, perbuatan yang mulia, perbuatan yang memberi manfaat kepada makhluk yang lain, yang dikatakan tadi, sehinggalah maksud itu akan jadi satu maksud, apa makna ihsan pada pelakunya. Jadi kebaikan-kebaikan albirru ni, banyak kebaikan disebut sini adalah umum, tapi kebaikan, contoh kebaikan berlaku ihsan terhadap makhluk ciptaan Allah SWT. Kalau dengan manusia kita sudah faham, khairun nas yang may yanfa'un nas, sebab manusia memberi manfaat kepada manusia. Yang dimaksud manfaat itu adalah segala apa kebaikan, sehingga kan kita membantu mereka yang susah, menunaikan hajat mereka yang berhajat, ataupun melepaskan segala kesulitan, kesusahan yang dihadapi, menunjukkan jalan keluar, jalan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi, masalah peribadi, masalah keluarga, masalah dalam masyarakat, komuniti dan sebagainya. Bagaimana kita memberi penunjuk jalan ataupun memberi sama ada sudut pemikiran, pandangan, ataupun idea ataupun jalan-jalan yang kita boleh berikan, cadangan-cadangan kepada orang yang sedang menghadapi masalah, sehinggalah masalah mereka dapat dihadapi dengan baik dan akhirnya selesai, dan akhirnya terlepas daripada segala kesulitan-kesulitan. Jadi kebaikan-kebaikan inilah yang akan dinilai oleh Allah SWT dan dipercepatkan ganjaran. Jadi asra'ul khairi sawaban tu maksud dia apa-apa jenis ketaatan, apa-apa jenis kebaikan pun yang Allah akan segerakan. Allah akan segerakan kebaikannya. Jadi dari sudut pahala tu, Allah akan bagi terus pahala tu. Syaratnya mestilah dalam si amal tu kena ada keikhlasan niat. Mana untuk mencari keredaan Allah SWT, untuk niat beribadah kepada Allah SWT, memahami segala yang kita lakukan itu adalah daripada anjuran dan perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita faham, kita sedar sedemikian, maka Allah kurniakan pahala dan ganjaran daripada apa yang kita lakukan. Yang albir. Kemudian yang kedua adalah wasilaturrahmi. Wasilaturrahim, menyambung silaturahim. Jadi orang kata silaturahim ni siapa sebenarnya yang dikatakan rahim? Jadi sahabat dan rahmatillah Allah SWT, kita ni dari sudut umumnya lah, manusia ni, setiap manusia ni adalah daripada anak Adam. Jadi anak Adam, Nabi Adam bersama Hawa, maka lahirlah anak cucu, cicit sehinggalah kita hari ini sebenarnya adalah daripada rahim. Asalnya keturunan manusia ni adalah daripada rahim Hawa, iaitu isteri Nabi Adam AS. Jadi menyambungkan silaturahim itu maksudnya menyambungkan hubungan persaudaraan, pertalian darah daripada setiap peringkat golongan manusia. Itu secara umum dia. Tapi apa yang dikendaki oleh kita lihat dulu apa makna ar-rahim ni dalam makna bahasa dia. Ar-rahimu fil lughah, makna rahim tu dari sudut makna bahasa dia iaitu maudhi'u istiqraril janini fi badnil ummi.
Makna dia tempat di mana janin itu berasal di dalam perut ibu. Contohnya kalau nak katakan makna bahasa dekat sini, yang dikatakan silaturahim itu adalah menyambung hubungan persaudaraan yang satu pertalian darah, yang asal daripada satu perut, iaitu perut ibu. Maksudnya kita dengan adik-beradik kita lah, saudara-saudara kita, adik-beradik perempuan, adik-beradik lelaki, kita berasal daripada satu rahim yang sama, iaitu rahim ibu kita. Dan dimaksudkan juga dengan rahim itu adalah al-qarabah. Al-qarabah ni maksudnya hubungan kerabat, persaudaraan, hubungan kerabat. Contohlah kita daripada ibu kita, kemudian anak kita daripada zuriat daripada kita, daripada rahim isteri kita, dan begitulah yang dikatakan kaum kerabat ni. Maksudnya bila adik-beradik, saudara mara asalnya daripada datuk yang sama, daripada nenek yang sama, daripada ibu yang sama. Itu daripada sudut bahasa lah. Tapi kalau dari sudut istilah dalam syarak ni, dikatakan bahawa rahim itu adalah kepada mereka yang disatukan oleh kekeluargaan. Yang tadi itulah adik-beradik, saudara tadi. Dan dilarang berkahwin. Dilarang berkahwin lah adik-beradik. Dilarang berkahwin di antara mereka. Sesama adik-beradik ni, dia mahram. Mahram. Jadi tak boleh nak berkahwin. Saudara lelaki dengan saudara perempuan, dia tak boleh berkahwin. Tapi kalau ikut syarak, anak buah, kan, anak buah ataupun ialah anak buah daripada sebelah ibu, dari sebelah ayah itu, dia sudah bukan daripada keluarga rahim kita dalam pengertian syarak. Sebab tu syarak menghukumkan antara sepupu dia boleh berkahwin. Jadi sahabat dari Allah SWT, itu dari sudut dua kebaikan. Maksudnya kita kena hubungkan silaturahim. Jadi kita fahamlah keadaan berbagai-bagai sebab dan faktor yang menyebabkan hubungan kekeluargaan ini kadang-kadang menjadi renggang, menjadi jauh. Punca dia mungkin kerana masalah peribadi, kemudian masalah harta, kemudian masalah berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, dan begitulah seterusnya. Jadi banyak sebab yang menyebabkan hubungan silaturahim ni renggang, menjauh. Mungkin disebabkan ideologi, mungkin disebabkan oleh perkara-perkara yang lain yang boleh merenggangkan hubungan. Mungkin antara dua orang adik-beradik ni pun, antara biras, mana dia biras kita ataupun ipar kita, begitu ada hubungan yang kurang baik, akhirnya dia akan menjauh, merenggang silaturahim tersebut. Sedangkan itu adalah abang kita, kakak kita, mungkin adik kita, tapi disebabkan kerana isteri dia ataupun suami daripada adik, abang ataupun kakak kita dan sebagainya, maka hubungan itu menjadi renggang. Jadi syarak sangat menganjurkan supaya kita kembalikan silaturahim ni, hubungan ni. Jadi cara dia banyak, faktor dia banyak, cara dia banyak. Mungkin kalau kita tidak boleh untuk terus secara direct, mungkin kita melalui orang tengah, melalui orang-orang mereka atau mereka yang dihormati oleh mereka yang tidak suka kepada kita ataupun yang menjauh daripada kita, maka usaha tersebut untuk menjalinkan silaturahim ni, Allah akan segerakan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah SWT. Jadi itu yang dua kebaikan yang akan disegerakan oleh Allah. Segerakan pahala dia, kebaikan dia. Sebab manfaat dia mungkin kita akan sebutkan kemudian nanti dalam apa yang kita dapat fahami daripada hadis yang besar, hadis daripada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi kita pergi yang kedua pula, asra'ul syar'i. Asra'ul syarri.
Ya, ini yang kejahatan-kejahatan, keburukan yang akan disegerakan balasannya oleh Allah SWT di atas dunia lagi. Di akhirat tu dah tentulah Allah akan kita akan berhadapan di hadap mahkamah Allah SWT dengan saksi-saksi yang didatangkan oleh Allah SWT. Kadang saksi-saksi itu daripada anggota tubuh badan kita sendiri yang akan menjadi saksi menyaksikan untuk tertegaknya keadilan Allah SWT, maka saksi-saksi ini akan memberi kesaksian. Jadi kejahatan yang disegerakan balasan tadi disebut dua juga, iaitu al-baghyu. Al-baghyu ni kata kalau daripada perkataan bahasa bughah ni maksud pencerobohan ataupun penentangan, perlawanan, maknanya kezaliman lah, keburukan, kezaliman yang dilakukan terhadap orang lain, terhadap pihak lain. Jadi kezaliman ni satu benda yang dilarang, ditegah oleh Allah SWT dan oleh syariat Allah SWT. Jadi kezaliman tu perlu dihindarkan dengan seboleh-boleh mungkin, kerana dia mengundang bala, mengundang kemurkaan ataupun laknat daripada Allah SWT. Di dunia lagi kadang-kadang Allah akan datangkan balasan laknat dan kemurkaannya itu. Di akhirat lagi lah kita akan diazab dengan sebesar-besarnya azab oleh Allah SWT. Itu yang pertama, al-baghyu. Kemudian yang kedua, wa qati'atur rahim, memutuskan silaturahim. Itu makna di sebalik daripada yang kalau tadi disegerakan balasan kebaikan pahala bagi yang menjalinkan memperbaiki hubungan silaturahim, ini yang memutuskan silaturahim. Begitu juga Allah akan segerakan balasan keburukannya. Jadi apa yang dimaksudkan dalam syarah hadis ni? Uqubatan al-baghyu wa qati'atur rahim tu. Balasan atau hukuman yang segera menimpa pada pelakunya ialah kerana penganiayaan atau kezaliman yang dilakukan. Kerana makna al-baghyu tu dari sudut lughah, dari bahasa dia adalah al-baghyu fil lughati bermakna zulm. Kezaliman atau keburukan, kejahatan yang dimaksudkan dari segi lughah tadi, al-baghyu tadi adalah bermakna kezaliman. Iaitu uqubatan al-baghyu wa qati'atur rahim, balasan yang akan disegerakan oleh Allah SWT, iaitu kezaliman dan memutuskan silaturahim. Jadi kita lihat kenapa memutus silaturahim ni dan kezaliman ni menjadi satu yang disegerakan oleh Allah SWT. Bagaimana kita nak memahami keadaan balasan yang segera daripada Allah SWT ni kehidupan dunia? Kadang-kadang kita tidak menyedari bahawa Allah sedang mengazab pelaku-pelaku kezaliman ataupun mereka yang memutuskan silaturahim ni. Jadi kita boleh lihat dalam syarah tu yang dimaksudkan seperti kezaliman, penganiayaan, pencerobohan, perampasan hak sesama manusia. Dia akan dia akan menimbulkan konflik hubungan di antara manusia, sehinggalah manusia itu bermusuhan, berperang, berkonflik, berpanjangan. Ini sebenarnya adalah hukuman daripada Allah SWT. Hukuman terus daripada Allah SWT. Sebab apa? Sebab bila mereka menghadapi masalah ni, masalah permusuhan, masalah peperangan dan sebagainya, apa yang dirasai oleh mereka adalah kesengsaraan, sukar nak hidup. Kalau contoh berlaku peperangan kan, pekerjaan tak ada kan, nak minum, nak makan susah. Kemudian dengan bala penyakit lagi, dengan kesusahan, dengan berbagai-bagai kesukaran hidup akibat daripada peperangan contohnya. Begitu juga dalam permusuhan kita, dalam kalangan ahli keluarga kita, bila bermusuh, hidup tidak berkat, merasa susah, merasa sempit dan sebagainya, diuji dan terus diuji oleh Allah SWT. Kadang-kadang ujian tu untuk Allah supaya kembali balik kepada manusia yang tersebut, pelaku tersebut, untuk kembali semula kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Tapi kadang-kadang dia sebagai istidraj. Allah nak bagi dia azab di dunia ni dan Allah nak menjauhkan diri dia daripada manusia tersebut. Bila kita jauh daripada Allah, maka apa yang terjadi?
hidup dalam keadaan sempit dan susah. Dalam Al-Quran yang lain disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kan, barang siapa berpaling daripada peringatan Allah SWT, ketentuan daripada syariat Allah SWT, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka mereka itu akan dalam hidup dalam keadaan keluh kesah, susah, sukar. Sehingga kadang-kadang mengakibatkan hilang kesabaran. Banyak perkara yang menjadi kesukaran dalam kehidupan. Kerja susah, hidup berkeluarga susah, masalah anak, masalah keluarga, masalah pekerjaan dan berbagai-bagai masalah. Sebenarnya hakikat itulah kena dilihat daripada dua keadaan. Pertama, keadaan adakah ini istidraj daripada Allah SWT, Allah nak menjauhkan terus diri dia daripada kita, ataupun ini adalah cara Allah, teguran Allah kepada kita, supaya kita kembali untuk bertaubat kepada Allah dan perbaiki semula segala kesilapan dan kesalahan yang telah kita lakukan. Dalam hal ini adalah kita, mungkin Allah nak menyuruh kita kembali menghubungkan silaturahim, untuk supaya kita meninggalkan kezaliman, penindasan dan sebagainya. Kalau kita mengambil hak orang yang bukan hak kita, maka Allah tegur kita tu dengan ujian dan musibah, supaya kita dapat insaf, sedar, bertaubat dan kita kembalikan sesuatu yang tadinya kita rampas, kita ambil sebagai milik kita. Kita pulangkan kembali kepada mereka yang berhak. Jadi itu yang kita kena lihat apabila Allah menimpakan satu ujian dan musibah kepada kita. Jadi sahabat dirahmati oleh Allah SWT. Maknanya tadi apa? Disegerakan di atas dunia tu. Ma'isyatan dongka tu, dengan hidup yang susah, keluh kesah. Itu belum di akhirat lagi. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta mata ni. Buta ni banyak adalah tafsiran dia kata memang buta, dalam keadaan buta mata, tak melihat apa-apa. Dah dikumpulkan di tengah padang yang begitu luas, dengan bersesak-sesak, dengan matahari yang sejengkal daripada kepala, kemudian ada peluh yang sehingga ke paras hidung, sehingga tak boleh menapas, dah mata tidak melihat lagi. Dan itu gambaran-gambaran yang dikisahkan, diceritakan di padang mahsyar kelak. Jadi dalam keadaan buta mata ni, akan dihimpunkan di akhirat. Itu adalah mereka yang berpaling daripada peringatan ataupun syariat Allah SWT. Jadi ini kesan yang segera yang kita nampak. Itu belum lagi cerita di akhirat. Maksudnya di dunia lagi sebenarnya boleh dirasai, tapi bagi mereka yang sedarlah, bagi mereka yang Allah buka hidayah, dia dapat merasai dan akhirnya mereka sedar dan kembali kepada jalan yang Allah minta, yang Allah tentukan. Jadi di akhirat kelak, sekiranya kita yang tadi dua benda, kebaikan, sepatutnya kita berlumba-lumba, fastabiqul khairat, segera melaksanakan kebaikan supaya Allah anugerahkan ganjaran yang besar. Sebab itu akan menjadi bekalan kepada kita. Jadi setiap amal kebaikan yang kita laksanakan tadi, supaya mendapat segera pahala tu, mestilah syarat dia mestilah dengan keikhlasan, dengan hati yang lapang, dengan redha, dengan menerima segala takdir yang telah Allah tentukan. Dalam Quran disebut dalam surah Asy-Syu'ara tu, ayat yang ke-88, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kan, pada hari ini tak ada satu manfaat pun, sama ada harta ataupun anak pinak, melainkan man atallaha, mereka yang datang bertemu dengan Allah SWT biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Maksudnya akibat kebaikan-kebaikan semasa hidup di atas dunia dulu, maka datang berjumpa dengan Allah dalam keadaan qalbin salim. Dia tak akan bawa berapa banyak harta dia miliki pada ketika di atas dunia, berapa ramai anak keturunan ataupun zuriat yang mereka ada.
itu tidak dikira di sisi Allah SWT. Yang Allah kira dia datang kepada Allah tu dalam keadaan hati yang sejahtera, hati yang selamat sejahtera akibat segala amal perbuatan di atas dunia dalam keadaan dia ikhlas, dilaksanakan ikhlas. Jadi kita kena ambil pengajaran, peringatan ni. Kita segerakan segala kebaikan-kebaikan ni, kita cepat fastabiqul khairat, rebutlah lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan al-Mubarak ni. Dengan sedekah, dengan amalan-amalan yang kadang kita tak buat pun pada bulan selain bulan Ramadan. Tapi bermula Ramadan ini mana kita berusaha memulakan segala kebaikan-kebaikan dan kita boleh istiqamah selepas daripada Ramadan nanti, insya-Allah. Jadi buat segala kebaikan-kebaikan tu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesedaran bahawa itu adalah tuntutan daripada Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya juga kan, tinggalkan kejahatan-kejahatan, jauhkan kezaliman, penindasan, kan, jauhkan daripada kita memutuskan silaturahim, bahkan kita menghubungkan silaturahim adik-beradik, saudara mara kita. Mana yang umum tu pun masih boleh pakai. Yang kita ni semua manusia daripada anak Siti Hawa, isteri Nabi Adam alaihissalam, daripada satu perut. Mana bukan sebenarnya hubungan antara manusia ni, hablum minan nas ni, bukan tertentu antara muslim dengan muslim saja. Dia menjangkau kepada umat manusia yang seluruhnya. Semua manusia ni asal daripada Adam. Jadi perbaikilah hubungan dia. Kecuali mereka-mereka yang kufur, yang menentang, yang menentang agama, sehingga kan kita bimbang, kita takut akan ramai manusia menjadi kufur, menjadi menentang agama Allah SWT. Itu tahap itu dia ada batas ni. Maksudnya sikit penentangan tu kita khawatiri sehingga ke tahap sedemikian, maka kita kena mempertahankan dan kita kena berjuang mempertahankannya. Jika tidak, sebaliknya, maka kita dengan semua umat manusia kita kena berlaku baik. Sebab apa? Sebab sebenarnya ada tujuan yang lebih besar daripada segala kebaikan-kebaikan itu, ialah untuk membawa mereka semua kembali untuk beriman. Manusia ni kembali beriman kepada Allah, iaitu Tuhan yang menciptakan mereka. Mereka dilahirkan sebagai seorang yang kafir, yang non-muslim, yang tidak Islam. Maka menjadi tanggungjawab kita, menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan kita menyampaikan kebaikan, kebenaran, menyampaikan tentang persoalan ketuhanan yang sebenar, pengabdian yang sebenar ini kepada mereka, supaya mereka kembali mengabdi kepada Tuhan yang mereka ciptakan. Jadi adanya mereka ni, orang non-muslim dan kafir ni, sebagai ujian kepada orang yang beriman. Yang tadi dia mengatakan bahawa dia Islam, tunduk, patuh, maka dia beriman, maka apa bukti kepada pengakuan itu? Kalau bukan di antaranya adalah sampai membawa manusia yang lain yang kufur itu kembali untuk beriman kepada Allah SWT. Sebab itu jugalah tugas para rasul, menyeru manusia ani'budullah wajtanibu taghut, membawa manusia beriman kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, ketagutan dan sebagainya. Jadi itulah yang dimaksudkan daripada hadis ini, sahabat dirahmati Allah SWT. Mari kita ambil beberapa pengajaran daripada hadis ini, iaitu tentang tentang hadis ni, iaitu tentang albir, tentang silaturahim dan sebagainya. Perkara yang disebutkan, dua benda yang berlawanan tadi, kebaikan dan kejahatan, dengan hubung silaturahim dengan mutuskan silaturahim. Jadi kita lihat, yang pertama, kebenaran adalah kunci ketakwaan, meningkatkan iman dan dikabulkan doa. Ini kata ulama lah. Maksud bila kita melaksanakan menegakkan kebenaran, yang katakan albir tadi, melaksanakan kebaikan, menegakkan kebenaran, itu salah satu daripada disebut sebagai miftahut taqwa, sebagai kunci ke arah kepada ketakwaan. Dan apa lagi ulama sebut, wa ziyadatul iman, dan penambahan kualiti keimanan kepada Allah SWT. Kemudian apa lagi, wastijabatud doa, dan mengistijabkan, mengkabulkan doa.
daripada kebaikan-kebaikan yang kita, ini faedah yang pertama daripada hadis. Yang kedua, dia ziyadatul rizq wa khululul barakati fi, kan, dia akan menambahkan keberkatan hidup, menambahkan keberkatan hidup, menambahkan keberkatan rezeki, dan halal dan kehalalannya. Mana rezeki halal, sebab rezeki ni dia ada, kita kena lihat dari sudut halalan tayyiban, halal lagi baik. Mana bila sebut halal, sumber dia halal dan digunakan dengan halal, dan dia tidak melibatkan perkara-perkara yang bercanggah atau bertentangan dengan syarak. Yang dikatakan tadi yang kedua, yang pertama tadi kunci kepada ketakwaan, penambahan iman dan pengkabulan doa. Yang kedua iaitu tentang menambahkan keberkatan kepada rezeki yang halal. Rezeki halal. Kemudian yang ketiga, menambah keberkatan pada zuriat yang soleh di kemudian hari. Inilah bila kita berbuat kebaikan, maka kita akan mewariskan kepada zuriat kita, anak-anak kita adalah kebaikan juga. Dengan kebaikan kita, contoh dari sudut ilmu, kita sampaikan keilmuan, kita ajar anak-anak kita ajar isteri kita, maka anak, isteri dan anak-anak kita ni, zuriat kita ni, dia akan nantinya dia akan mengajar pula kebaikan-kebaikan kepada anak dia, iaitu cucu-cucu kita. Dia adalah kebaikan daripada yang kita lakukan pada hari ini, percayalah dia akan memberi kesan kebaikan kepada zuriat kita seterusnya. Begitu juga kita sekarang ni, kebaikan yang kita ada sekarang ini, kita jangan sangka bahawa kebaikan itu datangnya daripada usaha kita sendiri. Ini sebahagian daripada hasil usaha ataupun kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang dahulu daripada kita, datuk nenek kita, keturunan kita, keturunan di atas kita ni, kebaikan-kebaikan yang mereka telah buat, doa-doa mereka yang Allah kabulkan, dikabulkan tu pada hari ini dengan keadaan kita yang ada pada hari ini. Datuk kita yang dulu tak melihat keadaan kita ni, tapi kerana amalan mereka baik, keikhlasan dia dalam membuat kebajikan, dia berjuang untuk menegakkan kebenaran dan sebagainya, maka sebahagian daripada kesannya adalah yang kita rasai pada hari ini di kalangan kita. Contoh kita, adik-beradik kita, kaum keluarga kita boleh lihat bagaimana keadaannya, dan ini adalah kesan daripada amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang mendahului daripada kita. Kemudian yang keempat, ia menjadi salah satu sebab untuk mendapat kebahagiaan, keselesaan dan keamanan di dunia. Seperti yang kita sebut tadi lah. Maknanya berlaku peperangan, kerosakan, permusuhan dan sebagainya sebenarnya akibat daripada perbuatan manusia itu sendiri. Jadi kenapa manusia tidak bahagia? Kenapa hidup manusia dalam keadaan sengsara? Kenapa tidak aman dunia ni? Kenapa tidak selesa? Semuanya adalah akibat daripada angkara sebahagian daripada manusia yang melakukan kezaliman, kejahatan. Akhirnya kesannya tu, akibatnya dirasai juga oleh kita pada generasi yang kemudian, iaitu kita pada hari ini. Sebab Allah bila nak turunkan satu bala atau satu ujian, dia tak pilih orang, dia kira sekali, bergantung manusia yang menerima ujian tersebut di mana dia merasai ujian tu. Adakah ujian tu sebagai bala, ataupun ujian tu sebagai musibah, ujian, ataupun dia sebagai daripada satu cara pengampunan dosa daripada Allah SWT. Jadi kita sebagai orang Islam yang beriman memahami keadaan ini, kita redha atas apa juga yang Allah inginkan kepada kita. Kalau yang tadi Allah turunkan musibah kerana Allah ingin kita bertaubat, maka kita segera bertaubat, istighfar dan bertaubat, maafkan segala kesalahan dan kesilapan kita. Kalau tadi sebagai ujian supaya kita sabar, maka apabila datang musibah atau ujian, maka kita redha lah, kita sabar lah.
Dan apabila kita memahami bahawa bahkan kadang lebih dari itu, kita sepatutnya merasai kebahagiaan, bahagia, rasa senang. Sebab apabila datang ujian daripada Allah, kita dapat hadapi, kita sedar, kita bersabar, maka disitulah wujudnya atau letaknya keampunan daripada Allah SWT. Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Allah SWT tidak seperti sifat makhluk dia. Jadi itu yang keempat. Kemudian seterusnya, salah satu cara untuk memenangi, mendapatkan syurga Allah SWT, jadi memperoleh keredaan Allah SWT, dan pahala yang Allah sediakan kepada mereka yang melaksanakan kebajikan itu sangat bererti, sangat berharga bagi dia untuk dia bawa bekalan tersebut menuju kepada kehidupan di akhirat. Jadi ulama kata al-birrin, kebaikan, kebenaran tadi adalah satu penyebab wujudnya rasa cinta sesama manusia. Jelas bila banyak kebaikan yang kita laksanakan, kebajikan, kebaikan, akhlak yang mulia, kepribadian yang baik, maka di mata manusia lain akan senang dan mereka akan mendekati kita, bahkan mereka akan menerima kita untuk bersama mereka, biarpun dalam keadaan kita mungkin beza kepercayaan, keyakinan, beza daripada keturunan, suku dan sebagainya. Walaupun ada wujud perbezaan itu, maka disebabkan kebaikan-kebaikan itu, maka terjalinlah hubungan sosial sesama manusia yang hubungan yang baik sesama manusia yang disebut sebagai hablum minan nas tu. Jadi demikianlah sahabat, mudah-mudahan kita dapat iktibarlah daripada apa yang dibacakan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu tentang amalan kebaikan yang disegerakan pahala dia dan amalan kejahatan yang disegerakan azab dia, bukan sekadar di dunia, bahkan di akhirat, iaitu iaitu kebaikan dan hubungan silaturahim. Yang kejahatan itu adalah al-baghyu, iaitu kezaliman, penganiayaan, dan memutuskan silaturahim. Sebagai akhirnya mohon maaf banyak-banyak, insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan. Jadi sebagai akhirnya aku qali hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.